Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu dalam sesi video untuk kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan kitab Talaqi Al-Qira'at 10 Imam. Maka video pada kali ini kita menyambung kepada pelajaran yang kelima, insya-Allah. Pelajaran yang kelima, muka surat 13. Iaitu kita akan membincangkan berkaitan dengan imam yang keempat daripada 10 imam, iaitu Imam Ibnu Amir dan kaedah bacaannya dalam suratul Fatihah, insya-Allah. Baik, kalau kita tengok poin yang pertama, iaitu Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Itu ejaannya nah, Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Lahir pada tahun 21 Hijrah. Ada pandangan menyatakan bahawasanya beliau lahir pada tahun 28 Hijrah dan wafat pada tahun 118. 118. Jadi antara qura' yang terawal jugalah, terawal. Beliau ialah Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim. Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim. Maka kalau tengok dalam beberapa kitab, maka dia ada nama penuh dia. Nama penuh yang kalau nama panjangnya sampai kepada Tok Wan dia, iaitu Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim, bin Rabi'ah bin Yahsab bin Duhman bin Amir bin Humair bin Sabah. Itu ada pandangan yang menyatakan bahawasanya nama penuhnya sebegitu. Baik, kemudian beliau, gelaran beliau ialah Al-Yahsabi. Yahsabi ni boleh dibaca dengan Yahsabi ataupun Yahsubi ataupun Yahsibi. Boleh dibaca dengan tiga wajah huruf sad tu boleh dibaca dengan tiga wajah. Yahsabi ni boleh dieja dengan ya, ha, sad, ba, ya. Yahsabi. Baik, Yahsabi ni dikatakan dinisbahkan kepada datuknya yang keempat, iaitu Yahsab bin Duhman. Nisbahkan kepada datuknya yang keempat. Baik, kemudian beliau wafat di Damsyik. Beliau wafat, merupakan seorang imam di Masjid Damsyik sehingga wafat. Jadi beliau wafat di Damsyik dan dengan sebab tu dia digelar sebagai dinisbahkan, disandarkan kepada tempat iaitu Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi iaitu ibu kota Damsyik di Syria sekarang ni. Baik, kemudian sedikit tambahan info berkaitan dengan Al-Imam Ibn Amir ni. Beliau merupakan qura' yang sanadnya paling dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebut nanti sanad dia. Baik, sanadnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak jalur lah, banyak jalur. Maka secara ringkasnya jalurnya yang kita ringkaskan, satu jalur aja kita ambil, iaitu Al-Imam Ibn Amir ni dia mengambil bacaan daripada Abi Darda. Abi Darda. Baik, Abi Darda ni mengambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara di antara Ibnu Amir Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipisahkan dengan seorang sahabat sahaja, iaitu Abi Darda. Maka Ibnu Amir ni dianggap sebagai tabi'in. Dianggap sebagai tabi'in. Dan kemudian kehebatan Ibnu Amir ni, dia bukan saja dia mengaji berkaitan dengan Quran, tapi dia juga mengaji berkaitan dengan hadis. Hadis, dan dia mengambil hadis daripada ramai lah, daripada kalangan sahabat, antaranya Nu'man bin Bashir, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain-lain. Dan Ibnu Amir ni merupakan imam tokoh qiraat di Syam. Di Syam. Dan juga beliau menggantikan gurunya. Selepas daripada kewafatan gurunya iaitu Abu Darda, maka beliau menggantikan sebagai seorang pakar rujuk di Syam, pakar rujuk ilmu qiraat Quran di Syam. Baik, kemudian kehidupan beliau ini adalah sekitar pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Dan dikatakan Umar Abdul Aziz Khalifah pernah menjadi makmum kepada dia. Di Masjid Jami' Al-Umawi, masjid besarlah di Damsyik, masjid kita kata masjid kota lah, masjid negeri. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menjadi makmum kepada dia. Jadi menunjukkan kehebatan bagi Al-Imam Ibn Amir. Baik.
Dan disebabkan kehebatan dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia diamanahkan ataupun diberikan tanggungjawab ataupun jawatan lah kita kata sebagai qadhi pun dia. Sebagai qadhi dalam kalangan masyarakat, dan sebagai imam pun dia, dan sebagai pakar rujuk dalam ilmu Quran dan qiraat pun dia di Damsyik. Masya-Allah, kehebatan dia tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kemudian siapakah anak murid yang mengambil bacaan daripada dia? Maka ramailah. Tapi tokoh yang paling masyhur yang mengambil bacaan daripada dia, yang terkenal adalah Yahya bin Al-Harith Az-Zamari. Yahya bin Al-Harith Az-Zamari. Zal, mim, alif, roya. Az-Zamari. Baik, kemudian Al-Imam Ibn Amir wafat pada tahun 118 di Damsyik, iaitu pada hari Yaumu Ashura. Pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. 10 Muharram wafat beliau di Damsyik. Masya-Allah. Baik. Habis setakat tu berkaitan dengan sedikit berkaitan info berkaitan dengan Al-Imam Ibn Amir. Maka Al-Imam Ibn Amir ni dia mempunyai dua perawi. Ini dua tokoh perawi. Iaitu kalau kita tengok poin nombor 2 dalam kitab ni, dua tokoh perawi yang meriwayatkan bacaannya adalah yang pertama riwayat Hisham. Hisham ni lahir 153, wafat 245. Umur panjang jugalah. Nama beliau ialah Hisham bin Ammar bin Nusair. Beliau wafat di Damsyik. Jadi kita tengok info tambahan sedikit berkaitan dengan Hisham ni. Maka Hisham ni nama penuhnya tuan-tuan dan puan-puan, Hisham bin Ammar, Hisham bin Ammar bin Nusair bin Maisarah As-Sulami Ad-Dimashqi. Itu nama penuh dia. Lahir pada tahun sebagaimana disebut ni 153. Dan dia membaca kepada tokoh-tokoh lah, guru-guru dia yang sangat-sangat hebat, dan antaranya adalah Ayyub bin Tamim. Ayyub bin Tamim seorang tokoh yang masyhur. Baik, di antara Hisham nak pergi kepada Ibnu Amir, Hisham meriwayatkan bacaan Ibnu Amir tapi dengan perantaraan. Maksud kata Hisham dia tidak pernah bertemu dengan Al-Imam Ibn Amir, tapi dia meriwayatkan bacaan Ibnu Amir melalui perantaraan, iaitu Hisham mengaji kepada Ayyub bin Tamim. Ayyub bin Tamim, dan Ayyub bin Tamim ini mengaji kepada Yahya Az-Zamari yang kita sebut tadi. Yahya bin Harith Az-Zamari, dan Az-Zamari ini mengaji kepada Abdullah bin Amir, Ibnu Amir. Masya-Allah, no? Baik, kemudian Hisham ni masya-Allah, dia mengaji kepada banyak guru lah, banyak guru dan banyak bidang ilmu. Antaranya kalau bidang hadis ni dia mengaji kepada Anas bin Malik, Malik bin Anas. Malik bin Anas iaitu Imam Malik, imam mazhab dalam fiqh, dan juga Sufyan bin Uyainah, seorang tokoh dalam ilmu hadis, dan pelbagai lagi. Dan Hisham ni dia punya kehebatan dia merupakan imam bagi penduduk di Damsyik. Imam bagi penduduk di Damsyik, dan tok khatib bagi penduduk di Damsyik juga, dan juga tokoh qiraat mengajar Quran di Damsyik, dan juga muhaddis dan juga tokoh hadis di Damsyik, dan juga wa muftihin, dan beliau juga merupakan orang yang beri fatwa di Damsyik. Masya-Allah, no? Dia orang panggil apa? Keilmuannya bukan tertumpu pada bidang Quran saja, tapi juga bidang hadis dan juga bidang fiqh dan pelbagai lagi. Dan dia dianggap sebagai seorang yang dipercayai, siqah dan juga wadhabt, dan juga seorang yang kuat ingatan, dan seorang yang sangat fasih. Sangat fasih sebutan dia, dan seorang yang luas ilmunya dari sudut riwayah dan juga dirayah. Ilmu periwayatan maupun dari sudut teori ilmu tersebut, dia sangat-sangat hebat. Baik, sehingga dia dikatakan bahwasanya oleh Al-Imam Al-Asbahani, Muhammad Al-Asbahani, maka dia memuji Hisham ni. Dia kata Hisham telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dan juga sihatul aqli, kesihatan akal yang baik. Maksudnya akal kecerdikannya, warai, dan juga ijtihad, pandangan yang sangat hebat. Dan kemudian para murid-murid ni banyak mengaji kepada dia, sama ada dalam bidang qiraat maupun bidang hadis. Masya-Allah. Baik, kemudian doanya mustajab. Hisham ni doanya mustajab, sehingga dikatakan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 7 benda.
Maka yang 6 benda, 6 perkara, 6 hajat berlaku di dunia. Yang dia minta, maksud perkara yang berkaitan dengan dunia, semuanya termakbul. Antaranya, dia minta untuk bahwasanya dia dapat menunaikan haji, Allah makbulkan. Dan dia minta untuk menunaikan umrah selama lebih kurang dalam beberapa tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memakbulkan. Dan dia minta direzekikan 1000 dinar, Allah bagi. Ya Allah, masya-Allah, no? Dan juga dia minta kepada Allah bahawa dia mampu berkhutbah di mimbar di Damsyik, di Masjid Damsyik lah. Jadi siapa-siapa yang mampu berkhutbah di situ berkemungkinan orang yang sangat-sangat hebat, maka Allah memperkenankan dia, memperkenankan. Dan satu permintaannya iaitu dia minta bahwasanya Allah mengampuni dosa mak ayahnya. Tapi dia kata dia tak tahu sama ada Allah dah mengampuni atau belum. Yang tu saja yang dia tak tahu. Yang 6 benda lagi semuanya telah termakbul. Baik, kemudian anak muridnya ramai lah, no? Anak muridnya ramai. Antara yang terkenal Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang tokoh penulis dalam ilmu qiraat. Dan kemudian Ahmad bin Yazid Al-Hulwani, Musa ibn Jumhur, Harun bin Musa Al-Akhfash, dan juga banyak lagi. Dan dalam bidang hadis juga dia, masya-Allah, dia jalur periwayatannya dalam bidang hadis juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Abu Daud juga, Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Ibnu Majah juga ada meriwayatkan hadis yang berjalurkan daripada Al-Imam Hisham, masya-Allah, bukan setakat dalam ilmu qiraat Quran saja, tapi Hisham ni juga hebat dalam ilmu hadis. Baik, kemudian wafat pada tahun 245 Hijrah. Baik, kemudian kita teruskan kepada Al-Imam perawi yang kedua, iaitu riwayat Ibnu Zakwan. Lahir 173, wafat 242. Nama beliau ialah Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan Ad-Dimashqi. Beliau merupakan tokoh qiraat di Syam dan imam di Masjid Damsyik. Jadi sedikit penambahan info berkaitan dengan Ibnu Zakwan ni. Nama penuhnya Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan bin Amrin. Itu nama penuh dia. Baik, dia dilahirkan pada hari 10 Muharram juga. Masya-Allah, 10 Muharram 173 Hijrah. Dan dia mengambil bacaan daripada Ayyub bin Tamim. Kita sebut tadi Hisham pun mengambil bacaan daripada Ayyub bin Tamim juga. Ayyub bin Tamim ambil bacaan kepada Yahya bin Harith Az-Zamari, dan Az-Zamari ni mengambil bacaan daripada Al-Imam Ibn Amir. Dan Ibn Zakwan ni juga pernah bertalaki kepada Al-Imam Al-Kisai, iaitu imam yang ketujuh. Imam yang ketujuh. Dan dia katalah, dia cerita dia pernah baca kepada Imam Kisai selama 7 bulan. Dengan khatam berkali-kali, dia kata. 7 bulan dan khatam berkali-kali. Dan Ibn Zakwan ni seorang yang masyhur di Syam, di Syria, di Syam. Dan juga seorang tokoh qiraat di sana. Dan merupakan imam di Masjid Damsyik. Dan tokoh qiraat, pakar rujuk qiraat selepas daripada kewafatan Hisham. Ibn Zakwan, dia menggantikan Hisham. Baik. Kemudian dia ada mengarang kitab lah. Kitabnya antaranya kitab yang pertama Aqsamul Quran wa Jawabuha. Pembahagian Quran dan juga jawapan-jawapannya. Kemudian dan juga kitab Ma Yajibu 'alal Qari'il Quran 'inda harakati lisanihi. Dan juga kitab berkaitan dengan apakah yang wajib, yang satu keperluan bagi pembaca Quran ketika mana pergerakan lidahnya ketika baca Quran. Itu antara kitabnya. Baik, kemudian banyaklah murid yang meriwayatkan bacaan daripada dia, masya-Allah. Antaranya Muhammad bin Musa As-Suri dan juga Harun bin Musa Al-Akhfash dan Al-Asbahani dan sebagainya yang meriwayatkan bacaannya. Dan dia wafat pada hari Isnin, 2 hari lagi sebelum nak habis Syawal. 2 hari lagi nak habis Syawal pada tahun 242 Hijrah di Damsyik. Itu sebab sedikit berkaitan dengan biodata bagi Al-Imam Ibn Zakwan. Ibn Zakwan. Baik, Ibn Zakwan ni kalau kita tengok dia punya bacaannya dalam suratul Fatihah, ataupun Ibn Amir ni kalau kita tengok bacaannya dalam suratul Fatihah tak banyak beza dengan bacaan Hafs yang kita baca di Malaysia kita ni. Baik, kalau kita tengok kaedah bacaan riwayat Hisham dalam suratul Fatihah. Hisham dan Ibn Zakwan. Ibn Amir, kita baca Hisham dulu dan kemudian baru Ibn Zakwan.
Baik, kalau riwayat Hisham ni perbezaan pada ayat yang keempat iaitu Maliki, dibaca dengan Maliki. Itu sahaja, no? Baik, saya baca dia punya bacaan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi perbezaannya pada mana? Ayat yang keempat sahaja. Ini bacaan Hisham. Baik, kalau kita tengok bacaan Ibn Zakwan, sama juga. Jadi saya tak perlu ulang lah, sama saja. Dan kemudian kalau kita gabung dua-dua, bacaan Hisham dan Ibn Zakwan, sudah pasti sama saja. Perbezaan pada ayat yang keempat Maliki saja. Jadi boleh tengoklah dalam kitab ni bacaannya sama saja. Jadi cukup sekadar tu untuk video pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video akan datang untuk perbincangan pelajaran yang seterusnya. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.